Kemudian, soalan keempat, bila Syekh kata sakit, dia merujuk kepada ayat yu'dhun. Ada dalam Quran. Kalau kita terjemah secara literal, yes, yang menyakiti Allah dan Rasul. Yu'dhun Allah wa Rasul. Yu'dhini ibni Adam. Anak Adam telah menyakiti aku ketika mereka mencela waktu. Kemudian Allah kata, ana dahar, aku adalah waktu. Nah, para ulama mentakwil hadis-hadis ini, mengatakan bahawa akulah pencipta waktu, itu maksud dia. Kadang Allah menisbahkan sesuatu pada diri dia untuk menunjukkan kepada kita, this thing is very important to me. Kan, macam Allah kata, aku sakit tapi kau tak bagi aku makan. Kau tak rawat aku, kau tak lawat aku. Kemudian Allah jelaskan, sudah hamba aku sakit, kau tak lawat apa pasal? Tapi kenapalah ya Allah, kau kata diri kau yang sakit? Kan? Itu kan literary statement, is a beautiful thing to say. Kan? Kita kalau sayang mak kita nak tolong, suruh kita bantu orang lain. Instead of mak kita kata orang tu sakit, pergi tolong dia, mak kita kata apa? Mak sakit, tolong mak. Kita akan rasa lebih kita kata tersentuh tak? Mak okey je, saya tengok mak okey. Tak. Orang tu minta tolong, kau tak tolong pun. Rasa tertampar tak? Pang, kan? Impact dia punya emotional impact tu very strong. Kita tahu Allah tak sakit. Tapi kalau dia dah disebarkan benda tu kepada diri dia, that means dia betul-betul menuntut kita. Go and help your fellow human beings. The gravity of it. Go and help them. Lepas tu Allah minta makan, Allah minta minum. Aku minta makan, kau tak bagi aku makan. Aku minta minum, kau tak bagi aku minum. Nak ambil literal? Kalau Ibn Uthaymin, dia akan ambil literal juga. Tu kalau Allah tak jelaskan kat belakang tu, dia orang akan ambil literal. Allah sakit, ni Allah kata dia sakit. Ambil zahir. Allah minta makan, Allah minta minum. Ni dah jadi akidah apa? Akidah kartun. So kritikan kami ni, suruh awak, sahabat-sahabat kita ni berfikir. Kan? Jangan nak syok, kalau kami ikut salah betul. Kami ikut salah sebenarnya. Hati-hati. Sebab dah berlaku di negara Arab dah. Fasa kekerasan golongan Salafi ni membuahkan ilhad, membuahkan orang murtad daripada agama. Sebab apa? Berlaku satu fasa mereka tak kasih orang berfikir, dia guna akal. Percaya saja. Bahkan ada penceramah-penceramah popular mereka, ada anak muda tanya soalan. Aku ada genuine question about Islam, about God. Dia siap boleh jawab, jangan tanya. Itu semua daripada was-was syaitan. You ingat selamat ke akidah budak muda tu? You jawab macam tu. So hati-hati. I'm telling you, you jangan cakap sembarang hanya kerana you ingat ada Quran, you ada sunnah. You have to think about the repercussion of what you say. Because people are thinking. People think. Wait a minute. You kata Allah dekat ni, tapi literal, tapi orang akan fikir. Kecuali orang jenis yang aku tak nak berfikir langsung. Dan hati kecil dia mungkin akan terkeluar balik. Tapi kenapa? InsyaAllah jalan Asy'ariyah kita ada jawapan untuk ini. Kita tidak menghina akal, kita menghormati akal orang-orang yang bertanya. Orang-orang cerdik yang nak jawapan, kita akan insyaAllah dapat beri jawapan. Dan kita juga tidak neglect Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Okey. So, Kapten Hafiz tanya saya, dalam slide pertama saya, dalam dialog tu, kan saya ada bawa prinsip Ahli Sunnah bila nak menetapkan sifat-sifat Allah. Dia kena dengan lafaz daripada Allah dan Rasul sendiri. Betul? We do say that. Okay. So dia tanya saya, bukankah Ustaz kata penetapan Allah wajib tauqif berdasarkan lafaz nas? Setelah dia nak kata bahawa Allah kata dia sakit-sakit lah. Apa salah Ibn Uthaymin kata sakit? Okay. Satu perkara yang Kapten Hafiz kena tahu. Sebab dia tegur saya keluar topik banyak kali. Saya nak beritahu dia, topik hari itu bukan tentang cara Ahli Sunnah memahami nas. Topik hari itu adalah tentang hadisul jariyah. Saya hanya meletakkan 3 ataupun 4 prinsip Asy'ariyah untuk memahami nas. Kalau betul-betul lebih daripada 10 sebenarnya. Kalau kita nak bahaskan secara exhaustif, macam mana Asy'ariyah menisbahkan kata, kenapa ini ayat sifat, itu bukan ayat sifat. Betul? Contoh, kenapa Baitullah tak termasuk dalam ayat sifat? Baituhu, adakah dalam Quran? Rumah dia. Dia ni merujuk kepada Allah. Rumah Allah. Itu termasuk ayat sifat ke? Ada tak yang kata Allah ada rumah? Termasuk sifat Allah adalah dia di rumah. Kalau nak ambil zahir, Allah di rumah kan? Tahu pula tak kan? Tahu pula takwil. Kita tahu itu bukan ayat sifat, walaupun lafaz tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setakat pemasangan bukan isbat. Allah bukan mengisbatkan itu sifat dia. Sama juga
Hajarul Aswad yaminullah fil ard. Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di atas muka bumi ni. Ambil lah Zahir. Cakap je lah kami tak faham bermakna dia. Kan? Tak nak pula. Takwil pula. Diorang terpaksa takwil. Tu yang saya kata. Diorang ni akan beat around pusing. Nanti dia akan patah balik kat mana kita dah sampai daripada awal. Yang kita dah tegur awal-awal tu dia tak nak dengar. Dia akan marah gaduh dengan kita. Kritik. Jalan jauh. Maki. Pukul. Kritik. Lanat. Dia akan patah balik kat sini. Lepas tu bila dia sampai kat sini, dia tak akan mengaku salah. Dia tak akan minta maaf. Dah buang masa umat Islam, debate benda-benda yang membuang masa, kami terpaksa layan lah. Kami terpaksa layan. Tapi trust me, you will come back. You will make one full circle. Because this has happened so many times in history. This has happened so many times. And it will happen again, brothers and sisters. Dia tak akan stop. Hajar Aswad adalah tangan Allah di atas muka bumi ni. Oh, itu kita tak boleh ambil zahir. Hafsal, ambil zahir lah. Kata dia tak tahu apa maksud dia. Kan? Okey. Asy'ariyah, kita bukan setakat lafaz tu Allah sebut, kita kata itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan selekeh macam tu. Cuma dalam hadis Jariyah tu saya nak menekankan bahawa kita kena pastikan bahawa satu-satu lafaz itu adalah daripada Allah dan Rasul. Barulah later kita boleh consider sama ada itu termasuk dalam hadis-hadis ataupun ayat sifat ataupun tidak. Tak bermakna hanya kena ada penisbahan confirm ayat sifat. No, it's not like that. Dia bukan sesimpel macam tu. Dia tidak semudah itu, ya. Itu syarat pertama, itu hurdle yang pertama. Make sure lafaz tu Allah sebut, Nabi sebut. Sebab kadang hadis ni kita tak boleh sure betul lafaz ni lafaz Nabi. Mungkin makna dia saja daripada sahabat. Lafaz tu kita tak pasti Nabi cakap apa. Kalau dalam keadaan macam itu, kita tak boleh dengan sabit dan pastikan bahawa kita kena pegang dengan statement ini exactly. No, we're not obliged to do that. Itu hurdle yang pertama. Hurdle yang kedua, yes, betul Allah kata, Nabi kata. The next question is, adakah Allah nak beritahu ini sifat dia? Adakah hanya kerana ada idhafah, itu adalah menunjukkan itu sifat dia? Tak. Baituhu tadi itu bukan menunjukkan Allah di rumah. Yaminullah fil ard. Yaminullah ni adalah idhafah ni. Tangan kanan Allah. Adakah itu termasuk sifat Allah? Tidak. Apa yang kita faham yaminullah fil ard? Kita bila tawaf tu kan, digalakkan untuk istilam. Kalau tak boleh cium. Kalau boleh cium, cium. Seolah-olah awak jumpa raja, awak cium cincin dia kan. Pernah tengok cerita raja-raja dulu kan? You get to kiss the ring. That is like an honor. So Hajar Aswad tu kira macam cincin di jari raja, maharaja. Literally no, figurative. And we understand that. It's no issue. Even non-Muslim yang cerdik-cerdik pun dia, we can accept this. But the moment you gambarkan Tuhan macam Zeus ke atas langit, you akan, apa ni? Kan? Lepas tu you kata, oh tak, bukan seperti yang you bayangkan. Tapi buat orang bayang, lepas tu dia tak kasi bayang. Buat orang bayang, tapi dia tak kasi bayang. Ini dia contradiction di dalam manhaj mereka. Now, lepas tu dia kata, kamu ada musyabbih, kamu ada tashbih dalam mindah kamu. No, you are using language. And you have to understand that the human mind is connected to language. Jangan fikir pasal gajah. Jangan fikir pasal gajah. Automatik gajah akan keluar dalam kepala otak awak. Adakah awak mugajjih kan? Musyabbih tadi kan? Gajah. No, it's just how language works. You are going against fitrah. You are going against human akal. Kata tangan seperti yang orang awam faham. Tapi bukan anggota, tak ada darah, bukan tulang. Benda ni kan. Lepas tu bila kita kata, you cakap ni contradiction, oh you mujabbih, you mujassim sebenarnya. You membayangkan Allah macam mujassim. Learn some language lah. Kan? Belajar bahasa balik. Now,